wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Dan jemaah penonton, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, hari ini kita berada di akhir bulan Mei dan esok bermulalah KP seperti mana yang telah diumumkan oleh kerajaan. Total lockdown, penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi, mana dengan tujuan untuk menghilangkan ataupun memutuskan rantaian COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kebaikan oleh Allah SWT dengan sama-sama kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh kerajaan, diinginkan kebaikan kepada rakyatnya. Saya merujuk kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 28 Mei yang lalu yang menyentuh tentang penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi yang kita panggil total lockdown bermula 1 Jun sehingga 14 Jun 2021. Dan kita semua percaya mudah-mudahan keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Walaupun ia adalah keputusan yang amat sukar bagi kerajaan kerana perlu memikirkan soal kehidupan rakyat yang perlu mencari rezeki untuk kelangsungan hidup keluarga masing-masing. Namun begitu, keputusan ini amat perlu diambil kira kerana melihat kepada ancaman kesihatan yang lebih besar yang mana dia boleh memudaratkan nyawa rakyat, nyawa kita semua sekiranya tidak dibendung, dan dia akan menyebabkan sistem kesihatan negara berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dan kita bimbang sebelum keadaan menjadi lebih parah dan tidak terkawal, maka tindakan untuk melakukan total lockdown ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Dan kita percaya, kita memahami keadaan ini dan kita bersama-sama dengan kerajaan untuk mencegah jangkitan COVID-19 ini. Seperti mana yang kita inginkan, kita tidak mahu menjadi seperti apa yang pernah berlaku kepada negara-negara lain. Umpamanya Itali dan Spanyol yang pernah mengalami jangkitan dan kematian antara yang tertinggi di Eropah. Begitu juga kita tidak mahu menjadi seperti apa yang berlaku di India, di mana jangkitan COVID-19 terlalu tinggi dan menyebabkan sistem kesihatan mereka tidak mampu untuk menangani kes, sehingga kan bekalan oksigen juga menjadi sesuatu yang sangat kritikal, tidak mencukupi. Tuan-tuan muslimin-muslimat dikasihi sekalian, cukuplah bila kita merenung dan melihat kepada beberapa contoh orang lain. Harapan kita mudah-mudahan akan membuka mata kita semua untuk kita lebih berhati-hati, lebih berwaspada dalam berdepan dengan pandemik ini. Ingin ditegaskan bahawa amatlah tidak wajar ada setengah pihak yang melontarkan kata-kata sesat, melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun kepada pihak kerajaan, kerana itulah keputusan terbaik untuk kerajaan lakukan dalam keadaan sekarang. Kita dapati ada tanda pagar, ada tanda seperti tulisan-tulisan kain rentang yang digantung menulis kerajaan gagal ataupun kerajaan bodoh dalam kurungan.
Itu adalah keterlaluan. Dan tidak sepatutnya. Dan tidak betul. Kerana dia tidak akan membantu. Tidak akan membantu. Kerana pada saat ini sesiapa pun yang menjadi Perdana Menteri ataupun parti mana sekalipun yang menjadi kerajaan, jumlah kes COVID-19 ini tetap tidak akan turun secara mendadak. Jika mentaliti rakyat yang masih berterusan tidak patuh kepada SOP. Masih lagi dengan mentaliti yang lama. Hubungan itu ingin saya tegaskan juga, saya ulangi saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini bahawa di samping total lockdown, kita sendiri sebagai rakyat perlu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk mematuh SOP, membuat pematuhan SOP sendiri. Kerana apa jua usaha yang dibuat tidak akan berkesan jika rakyat sendiri tidak patuh kepada SOP yang ditetapkan, kerana penguat kuasa tidak mampu menguasai seluruh rakyat. Dan kita tak mahu lepas ni mendengar lagi ada laporan keluar mengenai mereka yang senyap-senyap merentas daerah, merentas negeri, senyap-senyap buat perhimpunan sosial, senyap-senyap beribadah beramai-ramai, senyap-senyap berziarah dari rumah ke rumah, senyap-senyap dine-in, senyap-senyap lari dari tempat isolasi dan macam-macam aktiviti. Selain daripada kawalan jangkitan melalui total lockdown dan PKP ini, perlu disedari bahawa kerajaan juga sedang menjalankan program imunisasi. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan, panggil PICK, dengan kadar vaksinasi lebih 100,000 hingga ke 150,000 sehari. Dan bekalan vaksin telah berjaya dijamin melepasi populasi rakyat. Mereka perlu memanfaatkan program ini kerana kitalah yang menjadi game changer untuk mengatasi wabak ini. Dan kita juga menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa urusan vaksinasi ini akan dipercepat dan diperluaskan segera supaya sasaran imuniti berkelompok ataupun 80% suntikan vaksin sebelum akhir tahun ini dapat dicapai seperti dirancang, di mana ini semua memerlukan kerjasama semua pihak. Termasuklah bagi memastikan tiada rakyat yang lari dari divaksin. Dalam masa yang sama, kita turut mengecam tindakan mana-mana individu ataupun mana-mana parti politik yang mempertikaikan tindakan pihak kerajaan dalam menangani COVID-19 ini. Apatah lagi jika ada yang sanggup menghina ke bawah diri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong dalam media-media sosial, kerana ini adalah satu tindakan biadab dan wajar dikenakan tindakan yang setimpal. Dan terdapat juga mereka yang suka mempersendakan ilmuwan agama ataupun mufti yang telah menasihatkan mereka mengenai jangan melanggar peraturan SOP. Dulu menteri ataupun mufti wilayah menasihat supaya tidak rentas negeri. Oleh kerana kegairahan ingin menyambut perayaan, mereka mempermainkan nasihat. Nasihat para ulama, nasihat para mufti dipermainkan oleh setengah netizen yang tidak bertanggungjawab sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Dan hari ini kita tengok apabila nasihat-nasihat ilmuwan ini tidak diikuti, maka itulah yang terjadi. Bukan itu yang kita minta, tetapi kesannya daripada tidak mendengar nasihat, mengabaikan nasihat, hingga peningkatan kes jangkitan COVID-19 ini kita tengok semakin tinggi. Oleh yang demikian, sidang penonton yang dikasihi, kita menyeru kepada semua golongan
supaya mematuhi apa yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan melalui nasihat-nasihat agensi-agensi dan pakar-pakar yang terlibat bagi kita memastikan pandemik ini dapat dikawal dengan segera. Manakala dari segi aspek bantuan secara hidup kepada mereka yang terjejas, kita sama-sama rakyat ini mestilah saling bantu-membantu dan kita percaya pihak kerajaan akan prihatin kepada mereka yang memerlukan. Dalam pada masa yang sama, kita juga berterima kasih dan kita ucapkan syabas kepada agensi-agensi, termasuklah agensi-agensi agama seperti MAWIP yang mengumumkan pakej bantuan kepada golongan sasar dalam usaha membantu pihak kerajaan meringankan bebanan rakyat dalam tempoh yang sukar ini. Sama-samalah kita mengenepikan sentimen kepartian dan kita sama-sama memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada setiap tindakan, setiap arahan dan larangan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Kita pernah berjaya melandaikan keluk jangkitan COVID-19 ini dan insya-Allah dengan kerjasama dan iltizam semua pihak, kita sekali lagi mampu melakukannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semua, rakyat dan negara ini daripada bencana dan menamatkan kesusahan ini dengan cara yang terbaik. Allah marfa'anna hadzal waba wahfazna wahfaz biladana min kulli syarrin wa makruhin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.